Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana zidna ilman nafi'a. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Summa sab'u sifatin tusamma sifatan ma'nawiyah wa hiya mulazimatun lis-sab'il ula wa hiya kaunuhu ta'ala qadiran ilah. Summa kemudian summa bermakna waw. Summa dengan makna waw di sini. Ibarat dianya sab'u sifatin atau kepada sab'u sifatin dulu. Dobek gini tak apa. Summa ai bermakna wawi dengan makna waw. Salah kata summa sab'u sifatin ai wa sab'u sifatin dan 7 sifat. Kena takdir kali lah. Atau pada kata sab'u sifatin dulu. Takdirnya ai wa yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin. Dan wajib bagi Allah Ta'ala itu sab'u sifatin 7 sifat. 7 sifat mana? Sifat tu sama yang dinamo akan dia akan 7 sifat tu. Dinamo maf'ul sifatan maknawiyatan akan sifat maknawiyah. Akan sifat maknawiyah. Jadi sifat maknawiyah ni ia panggil sifat subuti sahaja. Ya tak serupa tu. Sifat ma'ani ia panggil sifat wujudi, iaitu sifat yang bangsa ada lagi pulaknya sungguh. Adapun sifat maknawiyah ia panggil sifat subut saja. Bermaknanya dah tak ada siapa kata ada dan nak kata tak ada pun bukan. Dia duk celah tu lah. Dia panggil sifat yang melazim akan dia sifat maknawi sifat ma'ani. Mana tu 7 sifat tu yang dinamo akan dia sifat ma'ani wahia dan bermula ia sab'u sifatin tusamma sifatan maknawiyatan tu. Khabarnya mulazimatun. Ialah melazimlah ia. Mulazimatun ialah melazimlah ia. Atau satu lagi memberikanlah ia 7 sifat hak dinamakan sifat maknawiyah tu. Melazim lisab'il ula akan 7 sifat yang mula-mula. Jadi le pada kata lisab'i tu, lam tu ia panggil lam zaidah pada tempat maf'ul. Ia panggil lam zaidah pada tempat maf'ul. Wahia dan bermula ia sab'u sifatin hingga akhir saat itu mulazimatun ialah melazimlah ia. Memberikanlah ia sab'u sifatin tu. Memberikan lisab'il ula akan 7 sifat yang mula-mula. Sifat apa? 7 sifat yang mula-mula. Dobit sikit betul as-sab'il ula tu. Ai
wahya sifatul ma'ani. Tuh. Atau ai wahya sifatul ma'ani, dia panggil sifat ma'ani. 7 hok mula-mula hok kita baca tadi dinamakan sifat ma'ani, dia panggil sifat wujudi. Mana ambil daripada kudrat, iradat, ilmu, hayat, samuk, basar, kalam. 7 sifat tu dia panggil sifat ma'ani. Maka sifat maknawiyah ni ia melazimikan sifat ma'ani. Sifat maknawiyah ni ia melazimikan sifat ma'ani. Maksud dia balas mana? Maksud dianya apabila ada sifat ma'ani mestilah adanya sifat maknawiyah. Itu maksud dengan kata mulazimatun lisab'il ula. Dobek sikit. Dobek betul mulazimatun lisab'il ula tu. Maksudnya apabila ada sifat ma'ani maka mestilah adanya sifat maknawiyah. Maksudnya apabila ada sifat ma'an tu, apabila ada sifat ma'ani mestilah adanya sifat maknawiyah. Dobek iaitu apabila ada kudrat mestilah adanya kaunuhu qadir. Dan kiaslah buat gitu. Faham tak? Maksud dengan kata melazimi lah ia akan 7 sifat yang pertama, yakni sifat maknawi, sifat ma'ani itulah. Maksud dengan kata mulazimi bermaknanya apabila ada sifat ma'ani mestilah adanya sifat maknawiyah. Sebab ia berakal ke? Apa tak? Sifat maknawiyah ni ia berakal dengan sifat ma'ani. Tengok. Apabila ada kudrat mestilah adanya kaunuhu qadiran. Tu dia panggil mulazim. Nampak tak tu? Apabila ada iradat sebab dia berakal ke? Tu. Apabila adanya sifat ilmu mestilah adanya kaunuhu aliman. Nampak tak? Itu maksud dengan kata mulazimah. Melazimi. Nampak tak? Itu maksud dengan kata melazimi. Maksud hak tepat penting kali. Tu dia panggil berakal. Hak dan modul makna berakal je ledah tu. Sifat maknawiyah dia berakal dengan sifat ma'ani. Bermaknanya apabila adanya sifat kudrat mestilah adanya kaunuhu qadiran. Ia berakal dua tu. Apabila ada sifat iradat mestilah adanya kaunuhu muridan. Apabila adalah sifat ilmu mestilah adanya kaunuhu aliman. Nampak tak? Apabila adanya sifat hayat maka adalah kaunuhu hayyan. Kiyah sehingga siapa? Kalam mestilah adanya kaunuhu mutakalliman. Itu maksud dengan kata melazimi dan berakal. Itulah maksud dengan kata melazimi dan berakal. Tu. Nampak tak tu? Ada tu. Tu. Habis. Mana tu 7 sifat yang dikatakan sifat maknawiyah? Mubtada, wahiyah, waw istinah dah tu. Kita nak pakai waw istinah bayani ataupun istinah nahwi ikutlah. Yang boleh dua tu.
Kalau kita nak pakai istinah bayan ni berhajat kepada tempat jawab soal muqaddar. Seolah kata manakah musannif? Yang kata musannif kata saat ni 7 sifat yang dinamakan sifat ma'ani apa? Sifat maknawiyah. Wahia, dan bermula iyo sab'u sifatin tusamma sifatan maknawiyatan tu. Khabarnya kaunuhu ta'ala qadiran. Ialah keadaannya Allah Ta'ala qadiran yang kuasa. Jadi ta'ala ni, jumlah ta'ala ni jadi hal pada domir hu. Hal pada domir hu tu qadiran jadi khabar kaunu. Qadiran tu jadi khabar kaunu lah. Betul hu tu ya bina tu jadi isim kaunu. Kaunuhu ta'ala qadiran, keadaannya Allah Ta'ala qadiran. Satu, wa muridan atah pada qadiran tu. Wa aliman, wa hayyan, wa sami'an, wa basiran, wa mutakalliman. Semua 7 ni ia panggil sifat maknawiyah. Maka sifat maknawiyah ni ia melazimi dan maknanya apabila ada kudrat hak dulu, maka mestilah adanya kaunuhu ta'ala. Bila ada iradat, maka ada apa? Maka mestinya ada kaunuhu ta'ala muridan. Apa tu? Tu yang panggil mulazimatun lisab'il ula. Tu makna berakeh. Itu makna berakeh. Jadi, sifat maknawiyah ni bukan kena kepada qadiran tu. Kena kepada kafunun tu. Ia panggil sifat maknawiyah. Hak kata terjemuh dengan makna keadaan. Nampak tak? Kena kepada kah waw nun. Adapun qadiran tu ia panggil isim fa'il. Qadiran tu. Qadiran tu ia panggil isim fa'il. Habis itu makna dianya yang kuasa. Qadiran tu kena kepada apa? Kena kepada zatun muttasifatun bil qudrati. Kena kepada tu. Kena kepada zat yang bersifatlah ia bil qudrati dengan sifat kudrat. Dobik boleh betul qadiran tu ai muttasifat bil qudrati. Tu betul qadiran tu ai zatun muttasifatun bil qudrati. Kena kepada zat yang bersifatlah ia bersifat tu dengan sifat kudrat yang kuasa. Tuhan yang kuasa. Sifat maknawiyah tu iaitu kudrat masuk di zat, dinamakan hal maknawiyah. Ya gini. Kita misah makhluk. Kita ambil misah makhluk. Kita ambil misah mudah-mudah. Kita mari tengok dulu sifat ma'ani. Sebab sifat maknawiyah ni dia berakar dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani gapo? Tiap-tiap sifat yang bangsa ada, semua ia panggil sifat ma'ani. Para merah ada di lada, ia panggil sifat ma'ani tu. Merah tu. Kuning ada di pisau, kuning tu ia panggil sifat ma'ani. Pakiyah gilah. Pada diri sifat ma'ani, sifat wujudi, sifat yang bangsa ada. Keadaan merah itulah ia panggilnya sifat maknawiyah. Bermaknanya apabila adanya merah, mestilah adanya keadaan merah. Nampak tak? Diri keadaan merah tu tak nampak. Diri keadaan merah tu tak nampaknya merah. Sebab tu dia panggil hal maknawiyah nama dia. Kalau kita nak dobik gak,
Dobik betul kaunuhu ta'ala qadiran tu. Dobik situ. Dobik betul kaunuhu tu. Kaunuhu. Kahwanung tu. Nak di kahwanung saja. Qauluhu tu. Keadaan itu. Nak kita nak reti keadaan. Gapo keadaan? Keadaan itu ialah satu perkara. Keadaan itu ialah satu perkara yang nak melengkapkan satu perkara yang nak melengkapkan kudrat masuk di zat. Dinamo akan dia hal maknawiyah. Dinamo akan dia hal maknawiyah. Tu makna keadaan yang nak melengkapkan kudrat masuk di zat. Dinamo akan dia hal maknawiyah. Ia panggil hal maknawiyah. Bermaknanya ya gini. Tu misalnya setengah daripada ni. Sebelum daripada merah atau nak pergi lekat di suatu benda, ya ada celah tu keadaannya merah. Mana kata kalulah tak ada nak pergi duduk di benda lain. Nak pergi duduk kepada suatu benda. Sebab apa? Sebab keadaan tu makna dianya satu perkara yang nak lekatkan sifat kudrat masuk di zat. Apa tak? Ia panggil hal maknawiyah. Tak siapa kata ada. Ya. Nak kata tak ada pun okey. Ia ada celah tu. Ia panggil hal maknawiyah. Nampak tak tu? Kalau kita kecek mudah-mudah kau sebelum ada ketah ni nak katuk di ketah lain ya ada kau seolahnya nak pergi nampak lah. Ia merah nak pergi lekat di pada suatu benda tu nak pergi ada di suatu benda tu ia ada celah tu seolahnya. An merah tu lah ia panggil satu perkara yang nak merah tu masuk lekat di benda. Nampak tak tu? Tu dia panggil hal maknawiyah. Nah, itu dia panggil hal maknawiyah. Bukan wujudi. Bukan wujudi dah. Tu. Dia tak siapa kata ada. Nak kata tak ada pun bukan. Dia duk celah. Hal maknawiyah dia panggil. Nampak tak? Tu. Betul sama ya tu. Kiyah gilah wa muridan hak tu lah yalah. Wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Semua tu atah klik kepada qadiran. Isim fa'il semua tu. Isim fa'il semua tu. Kena kepada kalau muridan tu dah. Kiyahlah. Aliman aizatun muttasifatun bil ilmi. Zat yang bersifatlah ia dengan sifat ilmu. Hak tu bukan hak kita naknya kahwanung tu ya. Hak terjemuh dengan makna keadaan. Hak tu dia panggil sifat maknawiyah. Hak kata satu perkara yang nak lekatkan sifat kudrat masuknya di zat. Celah tu. Balik ke tu udah misal hak benda makhluk betul kita nampak lah. Hak benda hak bak Tuhan tu. Hak panggil hak benda qadim tu kita misal benda baharu dulu. Sebab Nabi kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sesiapa yang kenal ia akan diri dia maka sungguhnya kenalah Tuhan. Nak reti hak bak Tuhan kena reti kita dulu. Dia kena kenal dulu kita sendiri balah mana ni. Tu merah dia panggil sifat ma'ani. Keadaan merah tu dia panggil sifat maknawiyah. Tu. Hak terjemah keadaan tu lah dia panggil satu perkara
yang nakwi merah saat ni tu gilekat dia panggil keadaan merah. Tak sampai ke tangan ada. Tak sampai ke tangan ada. Tu. Nampak ni? Tak sampai ke tangan ada dia tu. Allah. Nah. Betul ia ada beza lah. Ia panggil ia ada beza di antara sifat ma'ani dengan sifat maknawiyah. Nama dia sifat ma'ani, ia panggil sifat wujud, panggil sifat subuti. Sifat wujud sifat yang bangsa ada. Adapun sifat subuti bukan sifat yang bangsa ada. Sifat yang bangsa ada. Tapi dia bahas panjang lah. Dalam kitab jauh-jauh itu dia bahas panjang lah. Kalau sesiapa iktikad kata, tak ada keadaannya Allah Ta'ala yang kuasa, tak ada sifat maknawiyah, kufur juga. Tapi itu setengah-setengah guru saat ni tu lazim saat ni tu pada kira-kira akal kita saja. Pada kira akal-akal kita ya. Betul hak lain tu tak ada kena duk surah dah nampak tu dah. Wa muridan wa aliman tu. Hak tulah ya dah. Muridan tu pun atas pada qadiran takdir kale ay wa kaunuhu ta'ala muridan. Keadaannya Allah Ta'ala kena bermakna yang berkehendak. Kalau mula haba ya pakai makna muridan tu yang ampunya berkuasa, atau yang ampunya berkehendak. Mana kata kena kepada zat dah lah, kena kepada Tuhan dah lah, yang tu isim fa'il tu. Tu. Muridan tengok sifat ma'ani dia iradah. Apa tak? Satu sifat lagi pula sedia pada zat Allah Ta'ala yang dengan sifat kudrat. Apabila Tuhan kita ada sifat berkuasa, maka adalah keadaannya kuasa. Maka sifat keadaan tu dinamakan sifat maknawiyah tu, ia panggil satu perkara yang nakwi sifat kudrat saat ni tu lengkap masuk di nampak tak? Keadaannya yang berkehendak. Ia panggil satu perkara yang nakwi sifat iradat saat ni tu masuk lekat di zat. Ya. Aliman, keadaannya Allah Ta'ala yang mengetahui, yang tahu. Apa tak? Keadaannya Allah Ta'ala yang mengetahui. Keadaan itulah yang nakwi sifat, dia panggil hal maknawiyah. Nama dia. Dia panggil hal maknawiyah. Betul ke? Ya gilah. Wasami'an wa basiran wa mutakalliman. Hak tu lah. Sampai tu tu kata sifat maknawi gerti satu, hak lain gerti. Tu makna berekeh dah. Tu makna berekeh. Lepas tu dah ambil lah. Dah ambil betul kaunuhu ta'ala. Wak gini tak apa. Wa qauluhu apa? Wa qauluhu kaunuhu ta'ala qadiran hingga akhir. Hingga akhir. Ala qadiran ilah. Hingga akhir lah. Wah, 7 ini dinamo akan dia sifat maknawiyah. 7 ini dinamo akan dia sifat maknawiyah. Kerana ia bersakut paut dengan sifat ma'ani. Tu. Kerana ia bersakut paut dengan sifat ma'ani. Tu. Dengan maknanya apabila ada ma'ani
maka mestilah ada makna. Dengan maknanya, apabila ada ma'ani, maka mestilah adanya maknawiyah. Apabila ada sifat kudrat, mestilah ada kaunuhu ta'ala qadiran. Kiyah lagi? Apa dah tu? Apabila adanya irada, mestilah ada ala muridan. Apa tak? Sabit tu sifat maknawiyah ni ia bersakut paut dengan sifat ma'ani. Buat tu tujuan maksud balah mana sifat maknawiyah. Tujuan dia. Sabit sikit. Kubung dah. Dan bermula tujuan sifat maknawiyah itu ialah dan bermula tujuan sifat maknawiyah itu ialah nak melengkapkan sifat ma'ani pada zat. Dan bermula tujuan sifat maknawiyah itu ialah nak melengkapkan sifat ma'ani pada zat. Tu maksud tujuan sifat maknawiyah. Supaya nak wikan sifat ma'ani tu dilekat pada zat. Apa tak? Tu tujuan dia. Dan demikian juga dah ambil hubung. Demikian juga sifat baharu ini. Ini nak kira ni sebuah benda baharu. Demikian juga sifat baharu ini. Apabila ada arad, mesti penambat. Ada soalan tali dah lah. Demikian juga sifat baharu ini, apabila ada arad, mesti seolah pengikat dah lah. Apa tak? Gini. Kalau kita kira ni sebuah benda baharu ni, nak misal ni, nak nampak hak ni. Kalau kita kira gak sifat kudrat saat ni tu dilekat pada ada kalau kita sebut benda baharu di sini apa dah sifat maknawiyah tu seolahnya penamat dah. Seolahnya pengikat supaya nak wi benda arak tu dia ada pada jirim. Ya arak ni gapo arak? Arak ni tiap apa yang menupai pada jirim. Ia panggil arak lah. Supaya kita katalah no. Kita katanya tiap-tiap sifat yang menupai pada jirim. Seperti lembut, putih, mas, gapo. Semua tu ia panggil arak lah. Disebut kepada benda baharu. Kerah. Apa? Tupai batu. Apa? Kerah tu lah ia panggil arak. Apa? Kerah tu ia panggil arak. Maka kerah tu nak dilekat pada batu saat ni tu keadaannya kerah. Keadaannya kerah. Keadaannya kerah tu lah ia panggil maknawiyah tu. Apa tak? Satu benda saat ni tu gi melengkap masuknya di batu. Apa dia? Tu dia payah juga dikira dia. Dia nak suruh dia payah. Ya payah itu. Sabit tu dia kata demikian juga sifat baharu ni apabila ada arak mestilah ada pengikat dan penamat arak itu pada jirim. Tu seolah penamat dah lah. Seolahnya keadaannya seolahnya penamat pengikat dah. Supaya nak wi sifat gi masuk pada zat. Seolahnya gitu. Nak wi nampak lah.
Sabit tu yo nama dia tu dia panggil hal maknawiyah. Tu. Bukan wujudi sebab nak tunjuk tak boleh. Kalau tunjuk kena kepada merah. Keadaan merah nak tunjuk. Hak boleh kita tunjuk tu merah dah. Sebab ia wujudi. Dia pasal benda ada. Hak keadaan merah nak tunjuk tak boleh. Tu. Pik lagi tak apa tu. Dan diri sifat maknawiyah itu ialah dan diri sifat maknawiyah itu ialah nun. Tu hakikat diri sifat maknawiyah kena kepada kaf waw nun. Dan diri sifat maknawiyah itu ialah kaf waw nun. Kaunu tu. Hak tu dia panggil sifat maknawiyah. Lebih lagi, adapun qadiran itu bukannya sifat maknawiyah. Adapun qadiran itu bukannya sifat qadiran tu dia panggil isim fa'il, bukan sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah kena kepada kah waw nun tu ialah. Lebih lagi. Mana sat ni? Adapun qadiran itu bukannya sifat maknawiyah. Kiyah kira tu muridan bukan sifat maknawiyah. Aliman bukan sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah kena kepada kah waw nun tu ya kaun. Dengan bahasa kita, kaunu itu ialah maknanya keadaan. Dengan bahasa kita, kaunu itu maknanya keadaan. Dengan bahasa kita, kaunu itu maknanya keadaan. Bukannya wujudi. Tu. Bukannya wujudi. Lebih lagi. Hanya dinamo akan dia hal maknawiyah. Hanya dinamo akan dia hal maknawiyah. Kita ulang dah. Jadi sifat ma'ani dengan sifat maknawiyah ni bezanya sifat ma'ani dia panggilnya sifat wujudi. Iaitu sifat yang bangsa ada. Lagi pula sungguh. Adapun sifat maknawiyah ia panggil sifat subuti. Bermaknanya bukan sifat yang bangsa ada. Bukan sifat yang bangsa ada. Sabit tu ia pendapat orang yang kedua. Ia kata sifat maknawiyah ni kalau kita kira di nisbah pengkat dia tak sampai kepada pengkat dah. Kalau kita kira nisbah turun pula tak sampai kepada pengkat tak ada. Ia duk menengahi. Pengkat dia tu menengahi duk tengah di antara ada dan tak ada. Kalau kita kira gak pertama teh. Pertama nak sifat kudrat saat ni tu gilekat pada zat. Apa tak? Pengikat dah lah soalahnya. Soalahnya pengikat dah lah. Sabit tu dia panggil hal maknawiyah. Tu. Atau satu lagi.
kata sifat maknawiyah ni, sifat maknawiyah ni ia panggil ibarat daripada ada sifat ma'ani dan lekatnya pada zat Allah Ta'ala. Dengan makna tak lepas jugalah. Nampak tak tu? Tu. Habis tu kalau kita reti mudah-mudah dah, sifat maknawiyah ni seolahnya pengikat lah. Pengikat, seolahnya pengikat supaya nak sifat ma'ani tu gila pada zat Allah Ta'ala. Nampak tak tu? Keadaannya Allah Ta'ala yang kuasa. Keadaan tu dia panggil sifat maknawiyah. Yang nak sifat kudrat saat itu lekat masuk pada zat Allah Ta'ala. Nampak tak? Kaunuhu ta'ala muridan. Keadaannya Allah Ta'ala yang berkehendak tu ia panggil sifat maknawiyah. Gapo? Iaitu satu perkara yang nak sifat iradat saat itu lekat masuk pada zat Allah Ta'ala. Soalah pengikat dah dia. Keadaan. Pengpal ketangga ada. Kalau kira nisbah pengkat turun enggak, tak sampai kepada pengkat tak ada. Bermaknanya kita nak kata ada pun tak boleh, nak kata tak antara ada tak ada. Itu dia panggil sifat maknawiyah. Nampak ada? Ada. Tu. Dah kelik baca semula lah. Tu. Tu. Kalau kita nak dobek satu lagi nyo, sifat maknawiyah ni kita kecek mudah-mudah. Sifat maknawiyah ni iaitunya ibarat. Iaitu ibarat daripada suatu kelakuan yang tidak ternaik kepada pengkat ada dan tidak turun kepada pengkat tiada. Tu. Reti mudah-mudah tu. Sifat maknawiyah tu iaitu daripada suatu kelakuan. Ialah ibarat daripada suatu kelakuan yang tidak ternaik kepada pengkat ada dan tidak turun kepada pengkat tiadanya. Nak kata ada pun bukan, dan nak kata tak ada pun bukan. Ia duk menengahi dan duk tengah di antara ada dan tak ada. Nampak tak tu? Itu dia panggil sifat maknawiyah. Tu. Gini tak apa, kita dobik so dah. Buat tu kiyah lagi lah. Dobik so supaya nak mudah reti. Coba kita perhati di kaunuhu ta'ala qadiran tu. Kaunuhu ta'ala. Coba perhati so. Buat tu kita kiyah lagi lah. Supaya keadaannya Allah Ta'ala qadiran, ampunnya berkuasa. Makna gitu. Qadiran, ampunnya berkuasa. Muridan, ampun. Kena kepada Tuhan dah lah. Aizatun mutasifatun bil qudra. Muridan aizatun mutasifatun bil ilmi. Nampak tak? Hayyan aizatun mutasifatun bil hayat. Ialah zat yang bersifatlah ia dengan hayat. Tu. Buat tu lebih sikit. Betul qadiran tu adapun qadiran adapun qadir yakni yang kuasa itu adapun qadiran itulah yakni yang kuasa itu, maka bukanlah ia sifat.
Lebih itu. Maka bukan ia sifat. Bukan ia sifat. Kena kepada zat yang bersifat dengan kudrat. Hanya kena kepada zat yang bersifat dengan kudrat. Hanya kena kepada zat yang bersifat dengan kudrat. Nampak gitu? Nampak tak? Kahwaunung tu ya, dia panggil sifat maknawiyah. Nampak tak? Adapun qadiran muridan aliman hayyan, hak tu bukan sifat maknawiyah tu. Dah, hak tu dia panggil kena kepada zat yang bersifat dengan kudrat. Hak kita takdir hak rak sat ni dah. Qadiran zat yang bersifat dengan kudrat. Muridan zat yang bersifat dengan iradah. Aliman zat yang bersifat kepada ilmu, apa dengan ilmu, zat yang bersifatlah ia dengan ni'an, zat yang bersifatlah ia dengan sifat sama. Basiran zat yang bersifatlah ia dengan sifat basar. Mutakalliman ialah zat yang bersifatlah ia dengan sifat kalam. Kena kepada zat. Hak kita dok naknya kaunuhu tu, kahwaunung tu kena kepada sifat maknawiyah. Nampak tak tu? Dia panggil sifat maknawiyah. Maka sifat maknawiyah ni lah deh. Dia panggil lah no. Ibarat daripadanya suatu kelakuan yang tidak naik kepada peringkat ada dan tidak turun kepada peringkat tak ada. Nak kata ada bukan, nak kata tak ada pun bukan. Hanya ia duk menengahi dan duk tengah di antara ada dan tak ada. Apa tak? Sabit itu tujuan maksud sifat maknawiyah itu ialah satu perkara yang nakwi sifat ma'ani itu masuk lekat pada zat Allah Ta'ala. Itu tujuan dia. Tadi mula-mula reti juga, dah dia belik kan. Tu tujuan dia dah. Supaya ada bait saat ni itulah. Tu dia panggil maksud sifat maknawiyah. Jadi gini kita reti mudah-mudah. Tak ada kena buat fikir banyak. Dah. Tujuan maksud sifat iaitu satu perkara. Satu perkara yang nakwinya sifat ma'ani tu. Nampak tak? Sabit tu orang kata seolah-olah pengikat tamak dah lah. Tu. Dah. Dia panggil dia duk celah. Dia duk menengahi di antara ada. Berarti apa baca. Apa dah dia dah. Klik-klik tengok mula lah. Kemudian katanya wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala isyruna sifat isyrina al wa hiya al-adamu wal hudusu wa turubul adam. Supaya sok mau kan ni. Kupak. Kupak dah. Muka apa ni? Tiga tengah. Tengah je lagi. Sini sikit. Wa mimma khabar muqaddam. Isyaruna tu mubtada muakkar. Isyaruna tu khabar, tapi min tu dengan makna isim lah. Takdir wa ba'du. Wa mimma ay wa ba'du ma. Kena buat mubtada. Wa mimma dan setengah daripada barang. Wa mimma dan setengah daripada barang. Barang mana? Yastahilu yang mustahil. Ia barang tu mustahil ta'alluq fi haqqihi ta'ala pada hak yakni ai ala zatihi ta'ala. Betul fi haqqihi ta'ala tu ai ala zatihi ta'ala.
Tu benda yang mustahil di atas Allah Ta'ala tu berapa? Isyaruna ialah 20 sifatan nisbah sifat. Ialah 20 nisbah sifat. Tu. Dah. Ia panggil perkara-perkara hak yang mustahil adanya 20 sifat. Hak lawan bagi yang wajib tu lah. Nampak tak? Hak lawan bagi yang wajib Hak dulu sifat yang wajib bagi Tuhan 20 ke. Wujud kidam hingga sapa kaunuhu mutakalliman tu. Hak ni seolahnya hak mustahil lah. Hak mustahil lah, hak lawan lah. Wujud lawannya ada. Kita faham. Wujud lawannya tak ada. Adam. Gertinya daripada betul mimma, yakni betul mimma yastahilu tu, yakni sebahagian dan setengah daripada perkara ialah, yakni setengah, yakni sebahagian dan setengah daripada perkara-perkara yang mustahil ialah 20. Daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu ialah 20. Dan sebahagian daripada sifat-sifat yang Ta'ala itu ialah 20. Dobit lagi. Yang wajib kita kena tahu. Kita kena tahu dengan jalan tafsili. Yang wajib kita kena tahu dengan jalan tafsili. Lebih lagi. Sifat kamalat Tuhan itu dan sifat-sifat kamalat Tuhan itu ialah tidak terhingga banyak. Tidak terhingga banyak. Bukannya sekadar 20 ini sahaja. Bukan sekadar 20. Demikian juga sifat-sifat yang mustahil. Demikian juga sifat-sifat yang mustahil. Sama. Tu. Ya wa'ri dengan ibarat mimma tu isyarat dah. Pada perkara-perkara yang mustahil, sifat-sifat yang mustahil di atas Allah Ta'ala tu. Nah, yang wajib bagi Tuhan itu bukan 20 sifat, banyak. Tak terhingga banyak. Nampak tak? Bukannya sekadar 20. Tetapi yang wajib kita kena belajar hingga tahu 20 sifat dengan jalan tafsili. Nampak tak? Dengan jalan tafsili. Tu orang yang kata mimma. Sungguh pun kata banyak sifat-sifat kamalat bagi Allah Ta'ala. Sungguh pun kata banyak sifat-sifat yang mustahil di atas Allah Ta'ala. Tidak terhingga banyak, tak kuasa nak bilang. Bukannya sekadar 20, tapi nak sebut setengah daripadanya saja. Iaitu hak kata wajib kita dalam tafsili tu. Sebab itu ya kata barang, yang ni perkara dan sifat yang mustahil 20 sifat. 20 sifat ni lawan bagi apa? Wahia muktada. Dan bermula ia isyaruna tu. Wahia dan bermula ia isyaruna sifatan ni. 20 sifat mustahil ni. Abdadul isyarina. Qobah.
ialah 20 sifat. Adadul isyrina ialah segala lawan bagi 20 sifat. Al-isyrina tu sifat al-ula yang pertama. 20 sifat, 20 hak yang pertama. Hak yang mula-mula. Mana? Ambil daripada wujud, kidam, baka, hingga sapanya kalimat. Apa tak? Mana lawan bagi dia? Lawan bagi deh. Lawan dia. Wahia. Dan bermula ia adadul isyrina tu. Al-ula tu. Dan itu. Wahia. Dan bermula ia adadul isrin tu. Segala lawan bagi 20 sifat yang mula-mula tu. Daripada wujud hingga sampai kaunuhu mutakaliman tu. Al-adamu ialah Adam. Adam ni lawan bagi wujud. Wujud artinya ada zat Allah Ta'ala. Adam artinya tiada ada Tuhan. Tak ada Tuhan. Mustahil dah. Tak payah sini. Wal hudusu atau pada al-adamu. Dan hudus baharu. Ni lawan bagi apa ni? Ini lawan bagi kidam. Hudus. Lawan bagi kidam. Kidam sedia. Tak ada mula. Ni baharu. Dan yang ketiganya. Waturuwul adami. Atau pada al-adam tu. Dan kedatangi oleh Adam. Dan kedatangi oleh Adam. Binasa. Mustahil juga. Ada Tuhan binasa. Mustahil. Ada Tuhan binasa. Mustahil. Kalau nak dobit hak Arab agak turu apa? Turuwul adam ni wahwa al-fana'u. Fana'u ialah kena kepada maknanya binasa Allah Ta'ala. Mati Tuhan. Oh, mustahil juga tu. Ni lawan bagi turuwul adam ni lawan bagi sifat baka. Sifat baka. Dan yang keempat wal mumasalatu lil hawadisi atau pada al-adam lagi. Dan bersamaan segala benda yang baru. Jadi kalau kita nak turut kaedah gak maknanya gini. Wal mumasalatu dan bersamaan oleh Allah Ta'ala al-hawadisa. Akan segala benda baharu. Tuhan kita bersama dengan segala benda baharu. Supo dengan segala benda baharu. Mustahil juga. Ni lawan bagi apa ni? Lawan bagi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadi. Apa tu? Ini mustahil. Balah mana nak buat rupa al-mumasalah lil hawadi? Nak taswih. Bi ayyakuna jirman ay ta'khuzu zatuhul aliyatu qadram minal farari. Jadi bo ni lahnya nak buat rupa. Balah mana rupa tu bi mumasalah lil hawadi? Takdir. Bi ayyakuna ay wazalika. Bi ayakuna ay wazalika masalatu isi musawayakuna. Ya panggil boleh taswiriyah. Dah tak? Bi ayakuna ay wazalikal mumasalatu lil hawadisi musawwarun. Dan bermula di makian itu bersamaan Allah baharu tu malah mana rupa dia? Musawwarun ialah dibuat rupa akan dia, dibuat rupa takluk pada musawwarun. Bi ayakuna do ia Allah an masdariyah tu takdir gini ai bi kaunihi ta'ala jirman tadi tu. An masdariyah tu ala ta'wi masdar tu.
ai bikaunihi ta'ala, dengan keadaannya Allah Ta'ala tu jirman. Tuhan kita jirim. Mustahil juga tu terupa mu masalah lil hawadith tu. Supa Allah Ta'ala dengan segala benda baharu, rupa tubik dianya, dah jirim. Ada habis betul jirim sikit. Jirim itu ialah benda yang berkehendak dan berhajatlah ia kepada tempat. Dipanggil jirim itu ialah benda yang berkehendak dan berhajatlah ia kepada tempatnya. Dan kosong untuk dia. Iaitu ruang dan kosong untuk dia. Itu benda jirim. Jirim-jirim ni perkara benda hak ia peseng mengambil lapar tempat luar. Peseng benda hak ia peseng mengambil tempat. Benda hak ia peseng tempat luar untuk dah. Seperti kita ni. Dipanggil jirim ni. Nampak tak? Kamar ni benda lain tak boleh masuk. Dah ni angin nak masuk tempat dia duduk tak boleh. Angin nak masuk tempat dia duduk tak boleh. Tu dipanggil jirim. Dah. Tiap-tiap perkara yang nak kepada tempat. Tiap-tiap benda yang tupai kepada tempat, yang terima kepada tempat luar untuk dia. Toko batu. Kita sekarang ni yang panggil benda jirim. Kamar ni keadaan Tuhan tu saat ni tu jirim, mustahil lah. Mustahil lah. Apa Jerman? Nak tafsir Jerman pula. Ai ta'khuzu. Ayat tafsiriyah ni. Atau nak buat ayat jadi khabar mubtada mahzuf boleh. Ai huwa. Salah kata itu. Akan dia bihazat tafsiri. Boleh. Betul ai itu arah tafsiriyah lah. Jadi khabar mubtada mahzuf. Takdirnya ai huwa mufassarun bihazat tafsiri. Bermula iyo tu jirmu tu al-jirmu, benda jirim tu mufassarun ialah ditafsir akan dia bihazat tafsiri, dengan ini tafsir. Apa nak tafsir makna Jerman? Artinya ta'khuzu, mengambillah oleh zatnya Allah Ta'ala. Zat mana? Sifat al-aliyatu, yang maha tinggi ia. Al-aliyatu, yang maha tinggi ia. Mengambil maf'ul. Qadran, akan qada, yakni akan saka. Kalau bahasa Syiah panggil kenal. Yang adalah ia minal faraghi, daripada lapang dan ruang untuk dia. Tepatlah. Benda jirim ni kecek mudah-mudah kata benda hak yang peseng mengambil tempat luar. Para untuk dia. Tu. Kalau kita nak mudah nampak gak supaya ikan di dalam untuk nak masuk tak boleh lah. Para hanya duk kodak kiling kalau dia. Supaya kita. Demo gapo batu ki yakinlah. Tu. Batu dobik sikit dah. Batu al-aliyatu ni mustahil berlaku ni waktu hai kita. Batu al-aliyatu. Dan mahati suci lah ia daripada perkara yang tiada patut dan tiada layak dengan dia. Atau al-aliyah, yang maha tinggi ia zat tu lah. Yakni
daripada perkara yang tiada layak dengan dia. Mana perkara yang tidak patut, yang tidak layak? Deh, tinggi tu he. Pakai makna zuhir. Hak tu tak layak tu mustahil juga tu. Dah ada lagi tu. Dah yang maha tinggi ni, yang ni sebuah pengkat dia. Gitu. Itu di antaranya dah pendek katanya masuk di dalam rupa mum benda jirim mustahil. Mustahil dah. Habis. Au yakuna gigi. Au yakuna atah pada yakuna Jerman tu atas itu. Ni masuk le rupa masalah lagi. Auna atau ada iyo Allah tu aradan benda arak. Tu hai kita kena pada benda arak pula dah. Jadi sifat lah tu kita pada atas kita zat ni mustahil saja ni. Aradan benda arak. Gapo arak? Arak-arak ni dobek sikit apa? Arak itu ialah yang menumpanlah ia pada benda jirim. Arak itu ialah tiap-tiap sifat yang menumpanlah ia pada benda jirim. Dobek lagi. Seperti keras dan lembut, putih, masing, ila akhirih lah. Ya. Dobek lagi. Maka paham di sinilah. Maka pehe di sinilah kata makhluk itu ada dua. Maka pehe di sinilah ada dua. Satunya jirim dan yang keduanya Arab. Itu. Benda makhluk ada dua. Ada benda hak peseng benda jirim dan adanya hak peseng benda Arab. Nampak tak? Pehe daripada ibarat ni. Tu. Tu. Menupai pada benda jirim seperti kerah tupai po. Kerah ia tupai batu. Kerah tu ia panggil arak. Batu tu ia panggil jirim. Pehe di situlah kata makhluk ada dua. Nampak tak? Ada hak peseng benda arak, kerah tu. Dan ada hak yang peseng benda jirim, batu tu. Lembut tu pepa lembut. Tu pepa lembut. Tu pepa tu mak lembut. Tanah liat dah. Tanah liat je lah kan lembut tu pepa tanah liat. Iya lagi. Lembut tu dia panggil arak. Ketah tu dia panggil jirim. Tak boleh kira semua lah dua ni. Kama dia tiba arak, mustahil. Arak mana sifat benda arak tuan? Yakumu, yang berdiri ia, yakni yang menumpan ia. Tu. Yang ambil makna zahir. Aradan, benda arak. Arak mana sifat pada aradan? Yakumu, yang berdiri ia, yakni yang menumpan ia arak tu. Yakumu takluk. Mudah kerti Arak tu yakumu, yang berdiri ia, yakni yang menumpan ia arak tu menupai bil jermi di benda jirim. Mustahil mustahil. Allah. Dobik sikit lah. Betul yakumu bil jermi ni. Ia masuk belakang lah. Masuk. Tapi kita dobik sini masuk belakang. Dobik di yakumu bil jermi. Masuk belakang lah. Hak tadi tu. Bi ayakuna Jerman. Au yakuna aradan. Yakumu bil jermi. Dobik sikit.
Tuhan itu bukan Arok dan Jirim. Tuhan itu bukan Arok dan Jirim. Lebih lagi. Dan hakikat diri Tuhan itu Allah, banyak deh setengah-setengah orang duk kaji zat Tuhan. Dan hakikat diri Tuhan itu tidak siapa dan hakikat diri Tuhan itu tidak siapa dapat mengetahui. Tidak siapa dapat mengetahui. Hanya Dia sendiri yang mengetahui. Hanya Dia sendiri yang mengetahui. Lebih lagi. Dan sesiapa yang mengaku ia. Dan sesiapa yang mengaku ia mengenal hakikat zat Tuhan, dan sesiapa yang mengaku ia mengenal hakikat zat Tuhan, maka orang itu jahil murakkab, membawa kepada kufur. Itu hak surah mudah apa? Maka orang itu jahil murakkab, membawa kepada kufur. Wal iyadzabillah. Itu Allah deh. Janganlah duk mengaku kata aku kan tak boleh. Orang itu jahil murakkab dah. Ya jahil ya ada dua. Apa dak? Jahil ya ada dua. Pertama, ia panggil jahil murakkab. Yang kedua, ia panggil jahil basit. Basit tu. Jahil murakkab ni jahil berlapis-lapis . Apa dak? Jatuh ke dia jahil. Anak dia pun jahil. Cucu dia pun jahil. Berlapis-lapis . Selapis je. Apa tak? Anak dia ya jahil tapi dia aling. Itu sikit. Baik-baik tak ada. Membawa kepada kufur lah. Jatuh agama. Kena baca sini juga ni. Mana ni? Apa ada dah? Hakikat diri zat tu tak boleh lah. Tak boleh siapa tahu. Hanya sekadar ni kata mulah kita ni sekadar boleh tahu katanya zat Tuhan bukan jirim dan sifat Tuhan bukan. Di perkara hak sungguh kata zat Tuhan tu balah mana, sifat Tuhan tu balah mana, tidak boleh siapa tahu. Hanya dia sendiri yang tahu. Apa itu? Ada orang lain ni lah. Ada berlaku dah lah. Berkali dia duk kaji bab Tuhan, berkali zat Tuhan balah mana, duk koya sore sedak tengok sungguh mudalah hadis ayat sedak deh. Tapi kita nak kaji kata hakikat zat dia balah mana, bukan dia ni pas balah mana. Tak boleh. Kadang-kadang membawa kepada jadi gila dah. Jadi glazing. Banyak gak lah ni. Nyanyolah. Habis. Okey. Au yakuna jadi au yakuna ni awal atah lah. Yakuna atah pada katu atau atah pada kata yakuna. Masalah lagi. Nak tasawir rupa masalah lil hawadih lagi. Au yakuna atau ada ia Allah. Ia Allah tu
fi jihatin. Jadi fi ni khabar yakun tu kena tadi. Au yakuna atau ada ia Allah fi jihatin ai kainan fi jihatin. Ada Tuhan tu pada pihak. Takluk mahzuf. Lil jirmi ai kainatin lil jirmi. Ibarat tu kena tanda molek tu. Jihatin jihad mana? Lil jirmi ai kainatin yang adalah ia jihad tu lil jirmi bagi benda jiring. Allah deh. Ni kena kepada Wahabi cik tadi. Dah betul jihad bagi jiring tu. Betul jihatin lil jirmi tu. Dah situ sikit. Pihak bagi jirin iaitu duduk di atas arash. Pihak bagi jirin iaitu duduk di atas arash. Arash itu benda jirin. Maka arash itu benda jirin. Apa tak? Kata Tuhan duduk di atas arah. Mustahil tu. Apa tak? Kalau tertinggi di atas arah lain. Cuba tengok dalam kitab Faridah tu. Tertinggi atau lain. Ni kata Tuhan duduk di atas arah. Mana kata berjihad lah. Etikot kata Tuhan kita berjihad lah. Itu mustahil tu. Tiba-tiba kita kata Tuhan duduk di atas arah. Mana tu Tuhan berjihad lah. Ingat ada masa nak ngaji cina. Bapa dah kata. Ya banyak habis setengah-setengahnya. Ya etikot pegingnya kata Tuhan dengan arah tu. Tekah setor ya. Nak rapat. Banyak lah. Tu. Kata setengahnya sikit dah nak rapat. Apa tu? Habis cara-cara dia bodoh dia tu lah. Ada macam-macam deh. Habis. Aulahu ni mustahil saja deh. Aulahu huwa jihatun. Jadi gini. Au harah toh. Lahu khabar muqaddam. Lahu khabar muqaddam. Huwa tu ta'ki domehu. Teman ibarat dulu. Kira ibarat betul. Ambil maksud dia lah. Mazuh lah. Khabar muqaddam. Huwa tu ta'kid domehu. Jihatun ni mubtada mu'akhar. Jihatun tu mubtada mu'akhar. Betul lahu ni atah pada kata fi jihatin. Atas itu. Tengok makna dia. Salah takdirkan lagi ni. Ai au yakuna lahu huwa jihatun. Atas pada fi jihatin tu. Au lahu atau lahu baginyo bagi Allah Ta'ala tu. Kena takdir ni sebab ya takdir apa? Ya tak jadi khabar muqaddam. Lahu ai sabitun lahu. Lahu ai sabitun lahu. Sabitlah baginyo apa namanya? Takkidnya huwa ia Allah tu jihatun muqaddam. Jumlah ni jumlah khabar muqaddam dan mubtada muakhar jadi khabar yakun hak kita takdir tadi. Au lahu atas pada fi jihatin takdir kala ai au yakuna atau adalah ia Allah tu. Lahu ai sabitun lahu. Sabit baginya bagi Allah. Takkidnya huwa ia berjihad ia.
Jumlah khabar muqaddar dan mubtada muakkar ni jadi khabar yakun hak kita takdir saat ni tu. Jadi khabar yakun hak kita takdir tu. Jihatun. Dobit betul jihatun sikit buat maksud dia. Yakni Tuhan sendiri itu ada pihak. Yakni Tuhan sendiri itu ada pihak. Seperti ada baginya kanan atau kiri, masalah. Tu dia panggil maksud ada Allah Ta'ala tu jihad tu ada pihak. Seperti ada tangan kanan, ada tangan kiri, mustahil. Nampak tak tu? Kata Tuhan ada tangan kiri, kata Tuhan adanya tangan kanan, mustahil tu. Kaklah tu mustahil. Boleh lah. Kata yadullah tu, tangan Allah tu dengan makna qudratullah dalam Quran. Ada ulama tafsir pula tu baik. Dan nenek lagi. Au yataqayyada bimakanin. Yataqayyada ni atau pada kata yakuna lagi. Masuk dalam au yataqayyada gila. Ai al-mum yataqayyada. Salah gitulah. Au yataq berkait ia Allah. Au yataqayyada atau berkait dengan tempat. Bimakanin dengan tempat. Dengan tempat. Jadi yataq atau tempat dan tu tempat. Lebih jauh ya, banyak cari sendiri tak penting. Atau bertempat, dobit betul au yataqayyada, betul yataqayyada bimakanin tu. Ai atau bertempat dan tertambat pada satu tempat. Tempat di atas arah misalnya. Kata Tuhannya bertempat di atas arah, duduk tepat di atas arah, mustahil laka tu. Mustahil laka. Batu dobik sikit betul makan itu, dobik kata gini. Lebih kata mustahil Allah Ta'ala itu bertempat di atas arasy. Mustahil Allah Ta'ala itu bertempat di atas arasy. Dobik lagi. Adapun ayat Quran menyebut. Adapun ayat Quran menyebut di atas arasy, yaitu Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Maklum dah. Hak sebut dalam faridah apa tu. Adapun ayat Quran menyebut di atas arasy, yaitu Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Lagi. Maksudnya bukan Tuhan di situ. Maksudnya bukan Tuhan di situ. Ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa tu bukanlah ayat tu menunjuk bererti kata Tuhan duduk di atas arah. Ya.
Hak tu ya dua lah kilah tu dah. Ulama salah dengan ulama khalah tu ada di kitab kaidah apa tu. Semua tu ya ada bahas belaka. Betul setengah ulama dia istawa. Nah, dengan mana tertinggi di atas arah tu. Itu serahlah kepada serah pada Tuhan lah. Kata setengah ulamanya tertinggi dengan makna milik dan merintah dia. Kau tu ya lah. Nak kata duduk di atas arah seperti duduk kita boleh. Adalah tu hok malih dah. Tu hok wahbi tu ya adalah. Dia kata Tuhan kita duduk juga di atas arah dia kata. Tapi duduk tak sama dengan duduk kita. Tuhan ada tangi tapi tangan Tuhan tak sama dengan tangan kita. Hakikatnya serah Tuhan. Jadi syubhat juga dah. Kata gitu syubhat lah. Ya gini ya. Ya kita tak kalau mula apa sarah kok. Dia kata kalau orang kecek lah tu tak kena benda dia kata. Dia kata tak kena benda. Benda koding dengan benda hadis. Nak mari sebagai nak mari pegu tak boleh. Nak kata Tuhan ada tangan. Makhluk pun ada tangan. Tapi tangan Tuhan tak serupa dengan tangan makhluk tak boleh katalah tu. Sebab benda lain-lain ke. Ni benda kodem Tuhan. Kita benda-benda apa. Kalau sama-sama benda baru tak apa. Ya, lah no. Kita ada tangan tak ada. Mutu ada tangan tak? Ada tangan mutu tapi tangan mutu tak sama dengan tangan kita. Baru boleh nak pegulah tu. Ni pegu Tuhan kita tak boleh. Sabit yadullah tu ulama tafsir ya tafsir dengan makna kudratullah. Kudrat Allah tu. Bagi zahir tak boleh lah. Au zamanin subhanallah. Au zamanin atau masa. Atau pada kata makan itu. Nak besok sini. Tak boleh juga mustahil ni. Ini masuk dalam rupa masalah lil awadi. Kita saat ni tu berkait dengan tempat atau masa. Tu. Balah mana maksud tu kita berkait dengan masa. Dobik betul zaman ni sikit. Maksudnya ni nak ambil maksud hak balik di maksudnya Tuhan tidak dilingkungi oleh masa. Kerana zat Tuhan itu adanya sebelum daripada ada masa lagi. Sebelum daripada ada masa lagi. Nampak tak tu? Nak kata dengan Allah. Pada kerana Tuhan ada dianya sebelum daripada ada masa lagi. Nak kata masa tu tak boleh lah. Lebih lagi. Kerana masa itu ialah dikiranya sakat ada matahari dan bulan. Itu ialah dikiranya ada matahari dan bulan. Itu masa. Betul? Mustahil lah. Masa tu masa ni tak boleh. Betul? Jadi ya okey. Ada Tuhan kita sebelum daripada nak ada masa lagi. Makhluk tak ada. Tuhan kita dah ada dah. Pas masa ya kira sekat mana. Ya sekat ada matahari bulan ya. Itu. Dah ambil lagi. Sebelum itu yakni sebelum daripada nak ada sebelum itu yakni sebelum daripada nak ada matahari dan bulan tu muqaddar.
Nah, nama dia tu dinamo akan dia masa muqaddar. Dobek lagi. Adapun diri masa itu ialah amrun tib. Adapun diri masa itu ialah pergi mari. Mutajaddi pergi marilah. Amrun i'tibari itu perkara hak yang pesen reti saja. Mutajaddi ni pergi mari. Tu diri masa. Diri masa, hakikat diri masa tu dia panggil amrun i'tibari mutajaddi nama dia. Pergi mari. Dobek lagi. Seperti jarum J. Seperti jarum jam, maka benda ini sungguh. Seperti jarum jam, seperti jarum J, maka benda ini sungguh. Apa? Diri jarum J tu benda wujudi. Apa tak? Benda yang peseng ada. Boleh kita tu ada hakikat diri masa, kita tak boleh tunjuk. Kalau tunjuk kena kepada jarum J, kalau tunjuk kena kepada aku. Sabit tu diri hakikat masa tu dia panggil amrun i'tibari mutajaddi. Benda hak yang pesen boleh ambil reti saja pada akal fikir kita, lagi pula masa tu duk pergi mari. Tak pusing nak mengasal tak? Nak tunjuk tak boleh, reti saja. Allah, sabit itu nak kata Tuhan kita berkait dengan masa tak boleh, makruh. Itu memang makruh dah. Tu ekor pegang. Mustahil. Tu. Dah. Habis. Hul aliyatu bil hawadisi aw yattasifa bisigari awil kibari. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.